وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Petang ini sama-sama kita tazkirah santai. Jom ingat, tajuknya adalah 3 amalan yang pahalanya sampai hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di sana amalan manusia dihitung dan juga dihisap. Yang berat sebelah kanan, maka harus Allah masukkan dia ke dalam syurga. Faman khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Faman saqulat mawazinuhu faman khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangannya di sebelah kiri, maka baginya adalah neraka. Harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam neraka. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi, bagaimanakah kita sebagai umat Islam hendak mendapatkan ganjaran yang besar, terutamanya pahala yang mana tidak putus-putus sehingga hari kiamat. Maka Nabi SAW telah menggariskan beberapa amalan yang boleh dilakukan oleh kita. Yang pertama iaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat maksudnya adalah ilmu yang kita curahkan, sama ada curahan itu adalah secara langsung ataupun tidak langsung. Sama ada kita sendiri yang mengajar ataupun kita membantu orang lain mengajar. Maka itu juga termasuk dalam ilmu yang bermanfaat. Jadi, bayangkan kalau kita boleh buat satu graf, satu carta. Seorang, contoh kita mengajar seorang ataupun kita membantu orang lain mengajar. Dia mengajar seorang akan surah Al-Fatihah. Yang mana dia yang mengajar itu seorang yang mendengar, contohnya ialah 30 orang. 30 orang mendengar akan surah Al-Fatihah. Maka daripada 30 itu, maka yang 30 pula akan mengajar seramai 30. Dan 30 dan 30 dan 30. Maka berganda-gandalah pahala yang kita dapat. Pahala yang kita dapat. Bahkan sampai hari kiamat lah, masa-masa ketika masih lagi ada orang yang mengaji Quran surah Al-Fatihah dan dia pandai membaca Al-Fatihah itu dengan asbabnya adalah kita, dengan sebab kita. Maka itu bertambah-tambah untungnya. Inilah yang Nabi SAW bersabda, dengan sebab seorang mendapat hidayah kerana kamu, dengan sebabnya, maka itu lebih baik daripada seekor unta yang berwarna merah. Ini yang dia humurun ni'am. Bayangkan, itulah janji-janji janji Allah dan juga janji Rasulullah SAW kepada mereka yang menyebarkan ilmu. Tak kira lah sebar secara langsung. Anda kata kita tidak mampu, tapi kita mempunyai wang, bagi contohnya kita mempunyai duit, maka kita bantu orang lain untuk mengajar. Contohnya bina pondok ke apa ke, maka itu juga adalah dikira ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, iaitu sedekah jariah. Sedekatun jariah. Sedekah jariah ini telah dinyatakan, telah ditafsir ataupun telah dibuatkan huraian oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah hadis, syarah Sahih Muslim. Ia mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan sedekah jariah itu ialah wakaf. Wakaf. Maka wakaf itu ialah satu bentuk ibadat yang kalau kita lihat dalam kitab fiqh pun ia mengandung, dia diletakkan dalam satu bab yang khusus, al-waqfu. Maka apakah yang dimaksudkan dengan wakaf? Wakaf ialah menahan harta
harta kita, contoh kita tahan harta dan harta tersebut diniatkan penggunaannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada harta, kita letakkan tu, kita al-habsu, al-habsu ni ialah kita tahan harta, dan mana harta tersebut diniatkan penggunaannya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah wakaf. Itu adalah wakaf. Jadi bayangkan contohnya, kalaulah kita mewakafkan tanah pakai contoh dan tanah itu selagi mana digunakan contohnya untuk dibina mahat tahfiz ataupun sebuah pondok, maka bayangkan selagi mana pondok tersebut ataupun tanah itu masih lagi ada wujud sehingga hari kiamat ataupun sebelum bumi itu hancur, maka pahalanya berterusan mengalir kepada kita. Yang inilah yang mana kalau kita lihat ulama dahulu berebut-rebut untuk melakukan wakaf. Sehingga kita lihat sendiri para sahabat Nabi SAW banyak mewakafkan. Contohnya Sayyidina Uthman bin Affan. Dengan telaga raumahnya, dengan pembesaran Masjid Nabawi. Kalau kita lihat di situ ditulisnya Al-Waqfu min Uthman. Wakaf daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi selagi mana masjid tersebut digunakan, selagi mana telaga tersebut digunakan, maka selagi itulah pahala itu berterusan. Jadi sebab itulah Islam sebenarnya tidak menghalang daripada kita menjadi kaya. Bahkan kalau kaya itu, kita mencari duit, kita jadi kaya, kita wakafkan kepada tempat-tempat tersebut, maka semakin banyak kita berwakaf, semakin banyaklah kita punya saham sampai hari akhirat. Yang itu saya maksudkan sebagai sampai kepada hari akhirat. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga, yang saya nyatakan 3 amalan, 3 perkara yang mana pahalanya berterusan sehingga hari akhirat, iaitu anak yang soleh. Anak yang soleh merupakan anak yang mana sentiasa mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Dan doa itu antara lainlah yang disebut di dalam doa-doa harian, doa maksur. Contohnya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita baca itu seorang diri kita baca Rabbighfirli. Tapi kalau kita baca ataupun kita menjadi imam sebagai contoh, ataupun kita yang mengetuai bacaan doa, maka kita bacakan Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara dengan lafaz jamak. Sebab apa? Sebab hukumnya makruh bagi seorang imam ataupun kepala doa itu membacakan doa untuk dirinya sahaja. Contohnya Rabbi Fili, itu dibacakan untuk dirinya sahaja. Jadi itu hukumnya makruh. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan dalam Ihya Ulumuddin pun ada, dalam Bidayatul Hidayah, bahawasanya itu adalah perbuatan khianat. Khianat kerana jemaah ataupun makmum memberi amanah kepada kita supaya kita bacakan doa, dan doa itu diaminkan oleh orang lain, tetapi kita hanya bacakan untuk kepentingan diri kita sahaja. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Umpamanya untuk ayah mak ayah aku saja. Yang lain tak ada. Yang inilah yang dengan namakan sebagai khianat, na'udzubillah min zalik. Hukumnya adalah makruh. Jadi sebab dan lain, dan banyak lagi lah doa-doa lain. Dan kalau tak ada masalah, kalau kita kata kalau saya tak pandai bahasa Arab, bahasa Melayu boleh, tak ada masalah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa ibu bapaku, dosa-dosaku dan ibu bapaku, dan seterusnya. Tidak ada masalah. Tapi yang lebih afdalnya adalah dalam bahasa Arab. Itu kerana bahasa Arab itu ialah bahasa Al-Quran. Itu saya tak nak sentuh lah tentang bahasa Arab. Cuma saya yang sentuh hari ini adalah tentang doa. Jadi carilah mana-mana doa. Apatah lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini perbanyakkan berdoa. Banyaklah doa-doa kita baca. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa awwalidina. Dan daripada ibu bapa kami, ampunkan dosa-dosa mereka. Jadi banyaklah doa-doa lain yang kita boleh baca. Jadi itulah dia. 3 perkara, 3 amalan atau 3 perkara lah kita katakan.
yang mana apabila kita bacakan ataupun kita laksanakan, insya-Allah pahalanya berkekalan sehingga hari kiamat. Jadi cukup dahulu untuk tahun ini. Kita jumpa lagi pada esok hari dengan lebih menarik, insya-Allah. Aku qala hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Jazakumullah khairul jazak. Dan sila subscribe channel saya Tajuddin Jamaluddin dalam YouTube untuk melihat video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.